Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pada pagi yang berbahagia ini dapat kita sama-sama dengan para jemaah sekalian melaksanakan ziarah dalam Masjid An-Nabawi. Dan insya-Allah kita akan pusing ke beberapa tempat di sekitar Masjid Nabawi sambil kita melihat apakah yang ada di sekitar masjid ini yang terkini ya. Dan ini merupakan pintu masuk lah bahagian untuk hotel. Kereta-kereta pun semua masuk daripada sini. Mereka nak buat hotel Sheraton kan, langkah Sheraton kan. Ni kurang lebih lah dia punya ni hotel cawangan dia tu. Okey, baik. Jadi belah situ Mawadah Al-Waha asalnya. Tapi saya dah buat video malam tadi, dah tutup. Sekarang ni kita menuju ke Sakifah Bani Sa'idah ya, insya-Allah. Okey, pagi ni kita santai-santai aja kan, tenang-tenang berjalan ya. Nun jauh di balik bangunan-bangunan ini, hujung sana nampak bukit ya. Nampak? Ada pecawang atas tu. Itu adalah Jabal Uhud yang semalamnya kita pergi. Ya, insya-Allah nanti di sebelah sana kita akan nampak lebih jelas lah Jabal Uhud ya. Dan bukit di hadapan tonton sini pula yang ada menara tiang tu kan, ialah tempat di mana bawahnya berlakunya perang Khandaq. Semalam kita dah pergi dan melihat Masjid 7 kan, yang tidur-tidur lah, yang jaga-jaga lah kan. Jadi yang mana perang Khandaq ini ataupun perang Ahzab kan, iaitu perang yang ketiga terbesar dalam agama, berlaku di bahagian balik bukit sana. Nabi SAW telah menggali parit kan, 7 km panjang paritnya. 7 km tu panjang bukit Uhud tu, hujung ke hujung tu kan, punya panjang parit digali. 7 tentera ataupun 7 panglima Islam di assign oleh Nabi untuk menjadi panglima pada setiap pos-pos parit yang telah ditetapkan. Maka Saudi ketika zaman-zaman dahulunya telah membina 7 buah masjid kecil, nak bagikan ingatan kepada 7 panglima inilah. Termasuklah Salman Al-Farisi yang mencadangkan nak buat parit ni. Masjid dia ada, Masjid Umar ada, Abu Bakar ada, Masjid Ali ada, macam itulah. Dan masjid tempat Nabi berdoa adalah Masjid Al-Fatahu, di atasnya lah ya. Jadi di balik bukit tu adalah perang Khandaq berlaku. Okey, sekarang ni kita nak menuju ke bahagian selatan. Kita ni dari utara sekarang ni ya, ni utara Masjid Nabawi. Kita menuju ke arah selatan. Sebab apa? Sebab kiblat arah sana, Mekah arah sana ya. Jom kita jalan. Bismillah. Bagi yang pernah pergi dengan Andalusia sebelum ni, Mawadah Al-Waha ya, belah sana. Mawadah Al-Waha telah terkubur, tinggal kenangan. Ada. Ini masyhur. Anwar Moving Peak ni masyhur dengan penginapan bertaraf 5 bintang. Makan tak ada masalah. Astaghfirullahalazim. Ya. Moving Peak, oh padu. Lazimnya tabung haji ambil lah kan. Kalau dulu sebut Moving Peak aja, terkenal lah dengan tabung haji. Ada. Itu untuk muasasah lah ya. Ada lagi bas yang side apa? Side sini misalnya. Ada. Beroperasi 24 hours. Kat mana kita ambil? Depan okey, yang nak beli kebab ke apa ke burger atau fast food. Nampak tu dia punya shawarma dia. Nala punya besar kan. Ada nasi. Nasi tak ada kan. Nasi-nasi semuanya tu nampak bangunan tu. Kuning tu seberang jalan raya sana. Sana nasi. Sini semuanya fast food je kan. Sebelum ni ada rumah makan Indonesia sebelah kita je. Tapi sudah terkubur. Ya. Okey, jap kita tengok kenderaan. Cross. Yalah.
Jadi yang ada situ je lah, shawarma, burger, bros ayam ke apa semua boleh. Pembesaran jalan sedang berlaku. Ni. Ada pada depan kali. Sekarang ni dah tutup. Okay, stay ni. Kami kena ziarah tu semua. Ya. Okey tuan-tuan. Ini merupakan satu tempat yang cukup bersejarah dalam agama, iaitulah Saqifah Bani Sa'idah. Cuba sebut. Saqifah Bani Sa'idah. Satu-satunya tempat di sekitar Masjid Nabawi yang mempunyai taman dan juga pokok-pokok. Ini dia. Ya. Dahulunya sebelum Covid kita boleh masuk, jemaah-jemaah boleh merasai suasana pepohonan kan, dengan kicauan burung, ambil gambar dalam tu padu. Tapi apa yang daya pasca Covid belum lagi dibuka. Saqifah Bani Sa'idah ni, apa dia punya sejarah dia? Inilah dia tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ikutkan dalam sejarah, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menggantikan Nabi ketika mana Nabi wafat. Okay. Nabi wafat di rumahnya, iaitu di rumah hari ni lah, di makamnya sekarang ni. Bila mana berlakunya kewafatan Rasulullah, maka ramai orang bising. Baik Ansar pun bising, baik Muhajirin pun bising. Mereka mendakwa masing-masing lah yang layak untuk menjadi pengganti kepada Nabi. Kata Ansar, kami lah patutnya jadi pengganti. Sebab apa? Sebab kalau tak kerana kami, korang semua tak dapat bantuan. Contoh kan. Muhajirin pula kata, mana boleh, Islam ni bersama kami dulu kat Mekah, baru kami datang ke Madinah. Wah, gaduh, mumpang gaduh. Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab gerak daripada rumah Nabi sana, datang ke sini. Tengok apa gaduh ni kan. Ni kat sini ni, peristiwa je. Rupanya bising nak mencari siapakah yang layak menjadi pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pada itu kata Abu Bakar Siddiq, mudah aja. Kalau tanya pendapat, aku cadangkan Umar Al-Khattab menjadi khalifah selepas Nabi. Khalifah Islam yang pertama Umar Al-Khattab. Apa sebab? Sebab dalil jelas daripada Nabi SAW. Dikiranya selepas aku ada Nabi lagi, maka Umar lah orangnya. Jelas tu. Itu hadis sahih kan, menyatakan bahawa punya jelas lah pengganti kepada Rasulullah tu Umar Khattab. Kan, kalau ada sekali Nabi lah. Kata Umar Khattab, kalau macam tu aku pun ada cadangan. Siapa buat cadangannya? Aku cadangkan Abu Bakar Siddiq. Pulak dah. Apa pasal? Ada dua sebab. Yang pertama, sebab Allah pilih Abu Bakar daripada ramai-ramai sahabat-sahabat Nabi untuk menemani baginda berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah.
punya ramai sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dah waktu tu kat Mekah, tapi Abu Bakar Allah Ta'ala pilih. Maka itu pilihan daripada Tuhan. Yang kedua, siapa last yang menjadi imam kepada Nabi tadi waktu subuh? Nabi wafat waktu duha macam ni, Nabi wafat. Subuh tadi, siapa jadi imam? Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Nabi bila sakit, Nabi seminggu tak keluar. Kan sakit, kan Nabi gering tuan-tuan. Nabi sakit ni 1 minggu Nabi tak keluar rumah, duduk rumah sakit, demam. Dan mana saya katakan hari tu, Nabi ni kalau sakit 2 kali ganda lagi teruk daripada kita sini. Kita demam 37, 38. Nabi 2 kali ganda, 80 Celsius. Bapak tinggi kan, terbakar rasanya kan. Sebab apa? Sebab itulah memang ujian untuk Nabi dan Rasul-Rasul. Maka subuh tadi Nabi berkesempatan nak keluarlah sembahyang subuh dengan para sahabatnya. Tapi waktu tu Abu Bakar dah jadi imam. Allahu Akbar, angkat takbir. Nabi baru keluar. Bila Nabi diri ke belakang, Abu Bakar pun gosel ke belakang lah, nak bagi can Nabi jadi imam. Tapi Nabi tolak belakang Abu Bakar, terus ke depan. Bermakna terus mengimami solat ini. Selalunya kalau ada Nabi, memang Nabi lah jadi imam. Tapi bila mana pagi tu Abu Bakar disuruh oleh Nabi terus saja menjadi imam, bermakna itu dia punya hint kepada kita semua bahawa Abu Bakar orang yang layak untuk menggantikan Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat lain pun setujulah. Okey, setuju. Maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Islam yang pertama. Itu peristiwa berlaku di Saqifah Bani Sa'idah lah kan. Ni peristiwa lah berlaku di dalam taman ini. Okey, baik, itu cerita dia. Yalah, jom kita menuju ke Masjid Nabawi pula. Bismillah. Keras. Nampak-nampak dia orang ni, kalau ada yang nak bagi sumbangan, bagilah kan. Seriah 2 kan. Gitu. Demo ni tak minta, tapi dia orang ni berdiri tu faham lah. Kan. Tak ada apa rugi ya. Nampak tuan-tuan? Jabal Uhud di hujung sana. Ya, hari ni cuaca agak bagus. Malam ribut pasir. Hari ni okey, nampak sikit. Jelas kelihatan. Jom, yalah. Oh, nak sedekah bukan main senang kan. Beli roti serbuk-serbuk bagi burung makan. Ya. Kita doalah sebulan 2 lagi pintu-pintu Masjid Nabawi ni dibuka lah, senang. Tak payah tutup, pening. Nak pusing jauh. Inilah dulu pintu 16. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, siapa duduk Mawadah Waha, inilah laluannya. Inilah laluan pergi balik Mawadah Waha, Mawadah Anul kan. Lalu sana dululah ya. Kalau ada hotel tambahan pun dia akan ambil tu Mawadah depan tu, Mawadah As-Safwah depan tu. Jadi semua area sini ada lusa main untuk ekonomi. Tapi apakan daya, Covid mengubah segalanya. Kita main area tengah pula. Gitulah ya. Yalah, jom. Sekarang ni semua pintu pagar dah 3 angka dah. Dulu pintu 2 angka. Sekarang ni 3 angka. Ada yang nak cucuk duit arah Haji Bank ATM dalam ni ya. Dalam Anwar Olimpik ada ATM arah Haji Bank. Tuan tu. Proses pembersihan sedang berlaku.
Okey tuan-tuan. Larat ke nak rehat dulu? Jalan terus ha? Okey baik. Belah kanan tuan-tuan tadi Saqifah Bani Sa'idah belah sana. Dan kalau tuan-tuan tengok payung-payung yang menghiasi Masjid An-Nabawi ni ada sejumlah 250 buah keseluruhannya. Kan kalau rajin kira lah. Tapi saya ambil fakta daripada kitab saja, senang. 250 biji. Yang mana dahulunya sebelum tahun 2003 ada tiang aja. Kemudian payung ni diinstal kemudian. Kan? Bukannya bila-bila ada tiang terus ada payung, bukan. Payung ni ditanam kemudian daripada teknologi Jerman. Mampu menahan angin sehingga 300 km sejam. Dan dia kuncup dekat maghrib, dia kembang bila nak subuh. Tapi itu fakta je lah. Tapi sekarang ni ikut dia lah nak tekan bila kan. Rasa nak tekan, dia tekan, tutup. Tekan, dia buka kan. Ikut dia lah ya. Okey baik. Kemudiannya dari sudut tempat yang terdiri sekarang ni. Ni bawah kita ni. Bawah kita ni ada bilik air, ada parking lot. Okay, ada 4,000 buah bilik air dan juga jamban di bawah ni. 4,000 keseluruhannya. Dan parking kereta boleh memuatkan hampir 5,000 buah kenderaan pada satu masa. Masjid Nabawi, dalam masjid, atas bumbung dan keseluruhan tepi ni mampu menampung hampir 2.5 juta orang pada satu masa. Dan bila mana Raja Salman ni naik, dia telah membuatlah beberapa renovasi kan. Kalau perasan dulu sini ada bangunan, betul tak? Bangunan tu bersambung dengan hujung tu. Bangunan hujung tu bersambung sampai sini. Tapi dia telah dirobohkan. Makna kalaulah semua ni betul-betul siap besok dalam visi Saudi 2030 vision kan, Ru'yah Saudi 2030 2030 ni kalau siap semuanya, maka Masjid Nabawi ni dalam luar sampailah keliling-keliling ni boleh menampung hampir 6 juta orang pada satu masa. Mungkin ada ura-ura mengatakan bahawa hotel-hotel depan ni akan dirobohkan, Allah alam lah kan. Tapi benda tu tak berlaku lagi. Jadi dia tengah buat pembesaran. Dan juga ujung sana, bahagian belah timur, expansion. Tadi boleh menampung hampir 6 juta orang pada satu masa. Okay, baik. Kemudian Masjid Nabawi kalau kita tengok, dia pintunya ada 2 nombor, pagar ada 3 nombor. Dia tukar apabila pada tahun 2020 hari tu. Kan, 2020 hari tu dia tukar. Tahun bila dia tukar tu 2020. Apa sebab dia tukar? Wallahualam. Kan, saya pun tak jelas. Bertanya dengan orang Arab ni pun tak tahulah apa sebab kan. Mungkin nak membezakan lah pintu pagar tu dengan pintu masjid. Bagi saya tak ada masalah pun, biarlah kekal kan. Senang orang ingat 12, 17 kan. Ini 300 berapa kan. Dan dia ambil pula 300. Kenapa tak 200 kan. Dia saya pun muskil, tak tahu kenapa. Okey baik. Pintu Masjid Nabawi tu yang tuan-tuan tengok, seberat hampir 6 tan. Pintu tu 6 tan. Kalau hempap kita jalan on the spot. Okey. Jadi 6 tan berat dia. Disadur dengan emas tulen, emas murni pada setiap bahagian emasnya. Namun dari sudut penjagaan ada kurang lebih dalam 3,500 CCTV sekalian yang ada di sekitar Masjid Nabawi ni. Atas bawah payung, atas tu dekat hotel-hotel ada dia punya pemantauan dah kan, 24/7 pemantauan dia. Jadi so far untuk keselamatan tak ada apa masalah lah. Tak adalah pula orang duduk tepi pintu tu kueh mah ni kueh kan. Dah ada sebab setiap pintu ada penjaganya, ada kawanan CCTV dan sebagainya lah ya. Okey baik. So kita nak menuju ke mana sekarang ni? Menuju ke depan sekali, iaitu iaitu Masjid Al-Ghamamah. Ya Allah, bismillah. Masjid Awan ya, depan sekali. Bulan lepas saya datang, saya nak buat halaqah gini, tak bagi. Polis halau. Bila Indonesia masuk boleh. Mungkin dah terlalu ramai kan. Dulu tak ramai, dia boleh kawal lagi. Bila Indonesia masuk, tak boleh lah. Kan, boleh buat halaqah gini. Kita cuba buat halaqah kat depan, kalau boleh lah.
Takut depan ada polis lah. Jom kita sini. Yalah. Ni duduk ni. Masuk. Duduk je Ustaz. Buat halaqah, buat bulatan. Ustaz buat tazkirah. Boleh buat macam halaqah. Perempuan kanan, laki kiri. Okey. Kita buat halaqah sikit. Saya nak ceritakan sikit kisah Nabi dan juga sahabat Nabi. Okey, laki belah sini, perempuan sana. Sini sikit nanti matahari naik panas pula. Aduh, tengah syok. Okey, yalah. Bumi ini sekarang ini menggenggam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan di sinilah adanya Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kalau sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka ni amat memuliakan Nabi. Sampaikan kalau nak pergi buang air tu pun pergi ke tanah halal keluar. Kita hari ni makan berak kat sini kan. Tapi sahabat-sahabat Nabi memuliakan Rasulullah, sampaikan di tanah ini ada Nabi. Nak buang air pergi ke tanah halal. Begitu sekali mereka ni memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat-sahabat Nabi yang ramai ni adanya Bilal bin Rabah. Kan? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni bukan setakat muazzin Nabi. Kita kenal kan? Bila kat Malaysia je, Pak Imam kata, siapa nak jadi Bilal ni? Faham tu. Siapa nak jadi muazzin Nabi? Siapa nak jadi muazzin, tukang azan? Sebab Bilal ni masyhur dengan muazzin, tukang azan. Walaupun dia ni orang kulit hitam, dia punya lahjah kearabian ni pun tak berapa bagus sangat. Dia tak boleh sebut shin, tak boleh sebut shin, tak boleh. Dia sin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna. Kan salah. Dia sudut dia punya sebutan dia kan. Tapi tak apalah, oleh kerana Nabi yang angkat dia jadi muazzin dia, maka tak apa, teruskan. Bilal bin Rabah ketika mana Nabi SAW wafat, dia tak boleh duduk kat sini. Dia tengok je kubah hijau, dia tengok je rumah Nabi, dia sedih. Dia rasa tak boleh lah, tengok je sedih betul. Maka dia berhijrah menuju ke Syam, kan, pergi ke Syria. Satu hari setelah 2 tahun dia berada di Syria, Nabi datang dalam mimpi dia. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, tak rindu ke kamu pada aku, kata Nabi kan. Lama duduk kat Syria, kata. Tak ada ke nak datang jumpa aku ni? Bilal pun bila bangun sedar daripada tidur dia, apa lagi, dia pun start unta dia, jalan terus ke Madinah. Kan? Start unta dia. Yelah, mana ada motor. Dia start unta daripada Syria menuju ke Madinah. Sampai pada tanah haram, dia pun turun, buka selipar kan. Masuk tanah haram ni kaki ayam. Sebab apa? Kat sini ada Nabi. Kan? Punyalah memuliakan Nabi. Bila sampai ke sini, dia tengok kubah hijau je, mula nangis lah. Nangis. Dan sedih. Sebab mengenangkan zaman di era kegemilangan dia bersama Rasulullah. Zaman Nabi dululah aku ni dimuliakan. Zaman Nabi lah aku ni bersama Rasulullah berjuang di sisi Nabi, menjadi tukang muazzin Nabi. Dalam banyak sahabat, Nabi pilih Bilal. Banyak ke sahabat-sahabat Nabi kan. Sebab bila mana dia ada masalah dari sudut lahjah Arab tu, ada sahabat-sahabat Nabi yang kenen Nabi. Ya Rasulullah, bagilah kami pula azan kan. Si Bilal aja kan. Sebab apa? Sebab dia orang macam, yelah cemburu asal Bilal aja azan. Bagi try test kami pula sikit. Lagipun dia punya sebutan bukannya betul pun. Asadu gitu kan. Nabi kata tak apalah, biarlah Bilal jadi azan kan. Sekali Rasulullah, bagilah izin sekali je, tak apalah. Okeylah, tak apa. Subuh nanti hang azan lah, kata Nabi. Maka sahabat tadi ni yang Arab ni, sahabat Nabi yang Arab betul ni, dia pun azan. Oh, Arab tuan-tuan. Oh, macam ni lah. Allah. Contoh kan. Oh, sedap tu azan, mendayu-dayu. Maka okey, sedap. Sahabat-sahabat Nabi lain, puji, ini macam lah azan. Ini macam lah azan, mau sedap. Solat subuh apa semua. Waktu duha gini, turun Jibril. Jibril datang.
Ya Muhammad, kata Jibril. Ya, apa hal? Hari ni tak solat subuh ke? Solat. Tadi solat je ramai-ramai. Kami kat atas tak dengar suara azan. Kata Jibril kan. Selalu memang naik suara azan sampai ke langit. Tapi ni subuh tak dengar pula lah. Aku ingatkan kau tak sembahyang semua sekali. Tak sembahyang ke kan? Darurat ke apa? Rupanya sahabat Nabi tadi tu show off lah kan. Azan nak menunjuk. Tu masalah kan. Wah, baru Nabi tahu kan. Betul juga kan. Bila azan tu tidak ikhlas, tak dengar tuan-tuan sampai langit. Bermakna bumi ni, kalau tengokkan putaran bumi, setiap masa ada azan tu tak? Ni subuh, lepas ni subuh ni pula matahari terbit, subuh, kan zuhur, kan asar. Setiap masa ada je azan kat muka bumi. Bila mana besok di hari kiamat, satu suara azan pun tak ada, waktu itulah berlakunya hari kiamat. Okay, baik. Bila datang tengok kubah hijau, Nabi dia pun sedih. Kan dalam kesedihannya datang sahabat-sahabat Nabi yang lain ni. Dia kata apa? Bila datang kan. Dah lama tak jumpa Bilal, 2 tahun lah ni. Maka dia orang pun, apa khabar Bilal, sihat ke? Bilal, azan lah sekali kan. Kami rindulah di era Nabi dulu kan. Azan lah sekali. Kami nak mengenang kembali kan zaman-zaman. No. Aku azan hanya untuk zaman Nabi. Aku azan bila Nabi ada dulu je kan. Sekarang dia dah pencen, tak ada azan dah kan. Bukan dia tak nak, tapi dia tak boleh lah kan. Sedih betul dengan Nabi apa semua tak ada. Sampai sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar pun minta tolong azan pun tak nak. Datang Umar Khattab, Bilal, azan lah, ni kawan baik ni minta tolong. Azan sekali kan. Tak boleh. Aku azan zaman Rasulullah je. Abu Bakar duduk tengok, tak boleh jadi ni kan. Dia tak nak juga. Maka Abu Bakar tengok, ni bijaknya khalifah ni kan. Abu Bakar apa dia buat? Dia cari cucu Nabi. Dia cari cucu. Dia cari Hasan dan Husain. Masa tu budak-budak lagi. Hasan, banyak. Tu Pak Cik Bilal datang tu. Korang berdua pergilah Kenan kan. Suruh dia azan. Kan. Ini bijaknya khalifah ni kan. Dia suruh Hasan dan Husain jumpa Bilal, minta tolong azan. Maka budak-budak kan duduk ni. Dia pun kenal Bilal lama dah, cucu Nabi kan. Dia pun pergi jumpa Nabi, dia pegang jubah. Pakcik Bilal. Pakcik Bilal, azan lah sekali kan. Allahu Akbar kan. Bila Hasan dan Husain meminta Bilal azan, Bilal tengok cucu Nabi, tak boleh tahan kan. Sebab daripada pusat sampai ke atas Hasan ada mirip Nabi. Pusat sampai ke bawah Husain ada mirip Nabi. Sebab tu Hasan dan Husain ni cucu Nabi sayang betul. Nabi sayang betul. Bila yang minta tu Hasan Husain, tak boleh tolak tak boleh tolak. Kan kalau aku tolak nanti, Nabi tolak aku besok daripada syurga, habis aku. Kan? Bila cucu Nabi minta, aku kena tunaikan. Itulah mulia tuan-tuan, keturunan Nabi SAW. Kan? Maka Hasan Husain bila minta gitu, Bilal pun tunaikan. Dia pun naik azan. Allahu Akbar. Azan. Seluruh yang duduk sekitar-sekitar ni, tuan-tuan boleh bayang lah, dulu bukan besar begini. Mungkin kat sini ni rumah-rumah, betul tak? Rumah-rumah rapat-rapat dengan masjid dulu kan, zaman-zaman dulu. Dalam pada waktu itu, bila terdengar suara azan Bilal, semua buka tingkap. Nabi hidup balik ke? Kan? Adakah Nabi dah hidup balik ni? Ini zaman azan, zaman kegemilangan Rasulullah dulu ni. Rupanya Bilal datang kan. Kan Nabi dah hidup balik. Kan. Bila asyhadu anna Muhammad, pengsan Bilal. Dia menahan kesedihan lah kan. Dah elok daripada pengsan dia pun sambung balik. Asyhadu anna Muhammad. Tak boleh pergi. Sampailah selesai azan tu, dia boleh habiskan azan. Semua penduduk Madinah menangis tuan-tuan. Wallah, inilah dia suara azan di zaman Nabi masih hidup. Inilah dia suaranya kan. Rindu kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab tuan-tuan Nabi ni? Sebab Nabi ni baik tuan-tuan kan. Rasulullah ni baik. Kalau lah Nabi tak baik, takkanlah orang sampai rindu tak begitu kan. Sebab Nabi ni baik betul. Sebab itulah bila Nabi nak wafat tu, Nabi pernah kata,
Kan waktu-waktu Nabi sakit tu. Kan siapa yang ada hutang aku masa ni, aku tunaikan hutang-hutang dia. Kau ada siapa yang aku pernah terpukul ke, aku nak apa kan, aku minta balik lah untuk dia pukul balik aku. Macam tu lah kata Nabi kan, ibarat gitulah kan. Dalam banyak-banyak itu Nabi kata, siapa yang pernah aku ada hutang, siapa yang pernah aku terpukul ke apa semua, sini kan, boleh balas semula pada aku kan. Bangun seorang sahabat Nabi, saya Rasulullah, waktu Tuan turun kuda hari tu, Tuan punya hujung panah, hujung busur panah terkena badan saya Tuan. Jadi saya hari ni nak balas balik lah. Umar naik dah. Umar kata kan, hang ni betul lah kan, Nabi sakit-sakit, hang nak balas juga kan. Yelah, dan Nabi kata boleh balas kan, aku nak balas lah. Bangun sahabat-sahabat Nabi lain marah. Ali bangun kan, Ali bangun, kalau hang nak balas, balas aku. Ni, aku buka baju aku ni, pukul aku 10 kali tak apa. Kan? Omar berkata kan, kalau nak balas, balas aku tak apa kan, jangan pukul Nabi. Kau pukul aku 100 kali pun tak apalah, sebagai balasan kepada Nabi terkena lah tu. Tak, sebab Nabi yang buat aku nak Nabi juga bertanggungjawab. Oh, dia kerah dia. Dia kerah dia kan. Sahabat-sahabat Nabi lain geram nanti, kau dia buat pasal betul lah, Nabi dah lah sakit, kau nak pukul pula dia kan. Nabi kata tenang. Oleh kerana aku dah menawarkan tadi, tak apa, macam ni kan, macam ni, biar aku tunaikan apa yang aku cakap tadi. Nabi pun sing-singkan baju kan. Di mana bahagian yang terkena itu, di sini Rasulullah, di perut. Nabi buka perut kan. Sahabat-sahabat Nabi lain, oh kalau betul dipukul Naya dia aku kerja kan. Marah lah kan. Sahabat-sahabat Nabi dia marah, betul marah. Tenang semua, tak apa, biar. Mai sini Syekh kan. Mana yang terkena tu kat sini kan. Nabi pun buka, nampak perut Nabi yang mulia. Pukul balik aku ke sini kan. Terus dia peluk Nabi kan. Mana dia Rasulullah, kata dia kan. Takkanlah aku sanggup nak memukul Tuan yang mulia, tak ada kan. Aku takut inilah yang kali terakhirnya aku dapat peluk Nabi, dapat cium Nabi. Oh, nangis tuan-tuan, menangis sahabat-sahabat Nabi. Ingatkan tadi nak pergi betul ya, dia kata kan. Aku ni memang nak peluk Nabi, yang inilah aku tahu Nabi ni dah di hujung-hujung usia kan. Macam mana sahabat-sahabat Nabi tahu? Sebab apa? Sebab Nabi diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan agama. Bila agama ni dah sempurna tuan-tuan, maka sudah pasti Allah akan tarik balik utusan dia, betul tak? Normal lah. Allah utus Nabi untuk berikan pilihan agama. Agama Islam dah mulia, dah sempurna, maka utusan dia akan ditarik balik. Itu cerita dia. Maka tengok keadaan Nabi memang betul lah. Nabi bila dia waktu kering, Nabi seminggu aja demam, kemudian Nabi SAW wafat. Jadi itulah yang berlaku. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita menyambung semula kita punya perjalanan menuju ke Masjid Al-Ghamamah di hadapan sana insyaAllah. Ya Allah, bismillah. Nyaman. Okey, baik. So kita meneruskan saja perjalanan kita menuju ke Masjid Al-Ghamamah. Soalan saya, siapakah nama sahabat Nabi yang memeluk perut Nabi tadi? Kuis, tuan-tuan, kuis. Ukasyah, betul. Ya. Nama beliau adalah Sayyidina Ukasyah radhiyallahu anhu. Dialah yang tadi nak membalas pukulan Nabi dan akhirnya dia peluk perut Nabi. Itu namanya Sayyidina Ukasyah. Okey, baik. Di hadapan belah kanan tuan-tuan ni dulunya ada pasar pasar borong. Jubah-jubah, betul tak? Kan, siapa yang pernah ingat tahun 2017, 2016, ini dah dia tempat pasar borong dia. Namun tinggal kenangan. Ya. Tinggal kenangan. Pintu 25. 37. 37. Depan kali. Ni, nanti hujung. Kan, ikut dulu ni, nanti ikut saya pergi ke Baqi' Al-Gharqad nah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sementara kita berada di sini tuan-tuan, perbanyakkanlah selawat atas Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu hampir sekali dengan kita tuan-tuan, sebelah aja. Jadi ucapkan selawat dan salam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat, 10 kali Allah akan berselawat atas kita. Bermakna Allah memberikan ganjaran 10 kali ganda pahala selawat ke atas kita tuan-tuan. Baca selawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pendek tu. Selawat atas Nabi dan semua keluarga Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang bagus panjang, selawat Ibrahimiyah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah ayat akhir tu. Selawat Ibrahimiyah namanya. Ini pun mungkin nak dirobohkan tak lama lagi ni. Kan? Dahulu belah kanan ni ada muzium Asmaul Husna, betul tak? Ada muzium Nabi. Tuan-tuan boleh tengok replika-replika rumah Nabi. Nama-nama Allah kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim tu ada siap dengan dalil-dalil. Dan ada universe kan? Ada alam semesta punya besar. Bumi ni besar ni. Matahari naklah besar kan. Matahari tu dibandingkan satu dengan bintang mana dah, dia kecil je matahari. Matahari yang satu lagi tu besar lagi. Daripada matahari yang besar yang merah tu, kecil je. Ada matahari warna oranye besar lagi. Bermakna mana satu bumi kalau disukat dengan matahari yang besar tu, tak ada apa-apanya kan bumi ni dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Manusia mana pula? Kalau bumi besar ni, mana manusia? Kan? Anak kepada kuman besarnya kan. Itu pun manusia kata apa? Oh, akulah Tuhan. Kan payah manusia jadi. Dia boleh mengaku Tuhan. Awak dengan bumi kecil macam ni pun, entah mana-mana tempat duduk, mengaku Tuhan. Itu payah. Okey tuan-tuan, kubah hijau di sebelah kiri tuan-tuan, menandakan di situlah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dan dimakamkan, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Okey, sikit lagi. Jom. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti balik daripada Masjid Al-Ghamamah tadi, kita ambil gambar tadi ya. Seolah-olah dalam raudah lah. Seolah-olah. Jom. Ambil gambar lu. Tengah clear ni, ambil gambar lu. Sekali ramai. Okey, masuk. Yalah. Ambil gambar grup dulu, nanti tuan-tuan ambil gambar sendiri. Tak masalah. Rapat dinding. Rapat. Cantik gitu. Okey, masuk. Kejap rapat sikit, tak masuk. Tak masuk. Sekejap bentar, saya tengok. Pastikan tuan-tuan berada dalam raudah. Terkeluar daripada raudah. Okey, baik. Haji, apa Haji? Okey, baik. Sebentar. Okey, cantik. Tengok saya. Cantik. 1, 2, 3. 1, 2. Dia buat lintasan hormat pula dah. Okey, 1, 2, 3. Ini macam doa. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayuh. Okey. 2 minit ambil gambar sendiri. Kena ambil 2 minit. Okey, dah ambil gambar kat raudah. Jom kita. Bismillah. Okey, rapat. Okey, di hadapan tuan-tuan ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Sebut Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah ialah masjid awan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sini memberikan khutbah ketika mana hari raya Aidil Fitri. Waktu itu ada seketul awan di atas Nabi yang memayungi Nabi daripada panas pagi macam ni kan. Jadi disempurnakan daripada itu, disebutlah masjid ini sebagai masjid awan kan. Masjid ini walau bagaimanapun dia dibina ketika mana zaman Umar Abdul Aziz ya, bukan zaman Nabi. Masjid ini dibina ketika mana zaman Umar bin Abdul Aziz. Kemudian direnovasi semula
oleh Raja Fahad, kan, hampir 12 juta Riyal Saudi, ya. Namun masjid ini hari ini dah tak digunakan, hanya sebagai satu simbolik saja tempat Nabi pernah datang dan memberikan khutbah Aidul Fitri. Sebab apa? Sebab Masjid Nabawi lebih besar pahalanya, dekat je dengan sini, kan. Okey, baik. Yang tengah tu pula, yang ada tengah ni, ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa namanya Masjid Abu Bakar? Kerana Nabi SAW menghantar Abu Bakar As-Siddiq menjadi delegasi beliau, kan, untuk menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat Islam yang berada di situ pada ketika itu. Maka juga dibina di zaman Umar Ibn Abdul Aziz, namun hari ini sudah tak digunakan lagi, ya. Renovasi sama juga zaman Raja Fahad, ya. Hujung sana ada satu masjid lagi, masjid warna putih tu, tiang putih tu. Itu adalah Masjid Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Masjid Ali, kenapa sebut nama Masjid Ali? Sebab Nabi menghantar Ali kepada masyarakat di situ untuk mengajar ilmu agama kepada masyarakat Islam di situ. Kita kena faham bahawa waktu Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah, Islam masih lagi baru diterima apa semua. Banyak orang yang masih lagi nak berjumpa dengan Rasulullah, nak bertanya macam-macam. Maka Nabi ni ada beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang memang alim agama dah, yang memang membesar dengan Nabi daripada Makkah lagi, dah menyedut ilmu-ilmu ni. Sebab itulah antaranya Abu Bakar, Ali, Omar, Osman lah. Mereka tu khalifah Islam tu lah. Jadi Nabi menghantar mereka-mereka ini untuk mengajarlah kepada kaum-kaum ini akan ilmu-ilmu agama supaya memberikan kefahaman agama yang jelas. Bangunan ni, Fondok Ashraq ni, belah sana sikit depan ada Masjid Umar Al-Khattab. Tak nampak lah, depan sikit lagi Masjid Umar, dan depannya lagi ada Masjid Bilal bin Rabah yang semalam kita lalu, kan, kita lalu semalam. Jadi Masjid Umar disebabkan Nabi menghantar Umar untuk mengajar ilmu agama di sana. Bilal pun sama jugalah di sana. Maka masjid-masjid ini dah tak digunakan sekarang ini. Kenapa? Kerana dekatnya Masjid An-Nabawi daripada sekitar-sekitar inilah. Solat Masjid Nabawi dapat 1000 pahala, kan. Solat-solat ini dapat masjid pahala biasa aja. Oleh demikian, utamakanlah solat di Masjid An-Nabawi, ya. Okey, baik. Saya bagi masa tuan-tuan 5 minit ambil gambar ke apa. Silakan. Saya tunggu sini. Jalan. Masjid Abu Bakar. Al-Ghamamah Abu Bakar Ali, ya. Sana Umar dan juga Bilal bin Rabah, ya. Okey, baik. Ginilah ambil gambar ramai-ramai. Laki di atas kursi, perempuan bawah. Yalah. Masuk. Masuk. Yalah. Perempuan diri bawah, laki diri atas kursi. Okey. Diri. Okey. 1, 2, 3. Segi 1, 2, 3. Ini macam 1, 2, 3. Ayuh. Okey, 5 minit ambil gambar sendiri. Cepat. Memang kita ke sana ni. Burung. Okey, selesai kita di Masjid Al-Ghamamah, kita akan menuju ke Kubah Hijau, di mana makam Nabi berada di bawahnya. Okay, jom terus menuju ke Kubah Hijau. Ya, ke Kubah Hijau insya-Allah. Lelaki dah dapat masuk ke Ustaz? Ada 12 hari bulan semalam lagi.
Allahumma salli ala Muhammad. Ini muzium ya. Muzium Nabi dan juga muzium Al-Quran. Tapi ditutup, tak boleh masuk. Kalau buka ni bolehlah kita masuk kan, tutup. Dulu muzium Nabi tu belah sana, yang dia dirobohkan tu, dah dipindahkan ke sini. Tapi dah ditutup, belum buka lagi kan, pasal Covid ni. Okay, jom. Kelihatan ramai lagi yang sedang menuju untuk masuk ke Raudah dan juga ziarah makam Nabi, yang memandangkan hari ini ziarah makam Nabi tak perlu ada permit dah. Hanya Raudah saja yang perlu ada permit. Ziarah makam Nabi tidak perlu ada permit. Okay, ini laluan ya untuk ziarah makam Nabi. Tak perlu tunjukkan permit sekarang ni. Boleh jalan terus saja ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Menyampaikan salam daripada semua yang telah menyampaikan salam kepadaku untukmu ya Rasulullah, dengan lafaznya Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikanlah kami syafaatmu ya Rasulullah di hari akhirat nanti. Suara pukul berapa nak kena queue ni Ustaz ni? Ini untuk lelaki tak perlu ada tak ada permit lah.
Okey ya. Jadi yang belah depan tadi tu adalah untuk laluan ziarah makam Nabi saja. Untuk lelaki masuk ke Raudah, ni dia. Pintu 39. Kan? Ini perubahan semasa ni. Ini yang terkini betul. Pada bulan Mac ni 14 bulan Mac hari ni. Jangkanya tempat lalu masuk lelaki tu 39, perempuan sebelum ni. Dia berubah pula. Jadi kat sinilah pintu untuk masuk ke Raudah bagi lelaki kena ada permit. Dan untuk ziarah makam Nabi tadi belah sana. Kan? Dia dah berasingan begitu. Wallahu taala alam lah tuan-tuan ya. Ini perubahan demi perubahan berlaku apa semua. Jadi untuk makam Raudah sini nak kena ada permit. Untuk ziarah makam Nabi tadi tak perlu ada permit. Sebelum ni perempuan sini beratur ramai-ramai sini. Masuk pintu 37 dalam terus cross Raudah perempuan. Sekarang perempuan mungkin ada sini juga untuk belah malamnya, paginya dan 25 kan. Jadi ada dua pintu. Allahu Akbar. Berubah dan berubah biasa. Kita ada di Baqi' Al-Gharqad sekarang ni. Okey. Kumpul dulu. Ada polis pula. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ada dua cara tuan-tuan boleh nak masuk sebelum ni lah kan, sebelum Covid kan. Satu cara sama ada tuan-tuan mengiringi jenazah. Lepas solat jenazah kan, laju-laju jalan mengiringi jenazah masuk dalam ni. Boleh masuk. Yang kedua sama ada tuan-tuan diiringi orang pun boleh masuk kan. Pilih mana satu kan. Tapi hari ni pasal Covid, kalau nak masuk kena diiringi orang lah. Mengiringi jenazah tak boleh masuk. Okey. Ya Allah, jom. Yeah. Baik. Salam. Jom. Baqi' Al-Gharqad, perkuburan Baqi' yang menempatkan 10,000 sahabat-sahabat Nabi dalam ni lah. Termasuklah isteri Nabi, anak-anak Nabi kan, dimakamkan di Baqi' ni. Oh, dia dah buka dah pintu ni ya. Alhamdulillah. Bulan lepas tutup lagi.
La haula wala quwata illa billah. So ada dua ataupun tiga entrance lah untuk perempuan lah. Belah sini satu, belah sana depan satu, belah sana pintu 20, 4, 25, satu. Kan? Tapi kalau hotel kita pintu 17 lah paling depan kan. Gitu. Tapi tak dapat akses ke Raudah lah. Jadi nak ke Raudah memang kena akses ke 24, 25 kan. Yalah, jom. Baik, belakang tonton ni adalah extension pembesaran Masjid Nabawi. Ni adalah di sebahagian timur. Kalau siap extension ni, tu tadi tu boleh menempatkan hampir 6 juta jemaah pada satu-satu masa ya. 20, 30 diramalkan siap insya-Allah. Jangan lupa datang lagi umrah waktu tu dengan Ustaz Saifullah Nasri insya-Allah. Tahu apa dah Ustaz? Kan? Muda lagi. 8 tahun lagi. Insya-Allah. Lagi 8 tahun ke? 8 tahun. 8 tahun lagi. Pintu 28. Okey, yalah, jom kita pulang semula ke istana Andalus kasar maksudnya istana. Istana Andalus. Okey, yang perempuan Raudah sama ya. Okey. Terus Raudah. Yang lain balik, jom. Follow saya. Nak mengantar.
Ha. Okey okey. Kawan kat toilet. Muskil. Ambil dah. Yang lain balik Jom. Jalan. Okey. Okey. Okey, ni pintu 25 untuk wanita semayang. Sekarang ni untuk wanita gate 24 dibuka untuk raudah. Nampak tu celah-celah tu, kan? So untuk perempuan masuk ke raudah kena tunjukkan permit kat sini. Bukan lagi di 39 sebelum ni. Kan dah berubah dah tempat assembly point dia. Ya. Sini lah. Pintu 24. Dia tengok permit masa, tarikh apa semua dia akan tengok detail. Yang perempuan dipastikan untuk perempuan masuk melalui pintu sini untuk masuk ke raudah, ya. Okey, terus sana. Okey, alhamdulillah selesai kita ziarah dalam pada pagi ni. Kepada tuan-tuan yang menonton, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan saya mendoakan tuan-tuan agar dijemput oleh Allah Ta'ala ke Mekah dan juga ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah umrah dan juga ziarah Nabi SAW. Salam duha, salam sayang daripada Madinah Al-Munawwarah, from Madinah with love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.